lepaskan Homeboys buat pertama kali untuk mereka di Super. Okey. Kalau kau tanya aku apa yang perspektif aku pasal Homeboys. Homeboys ni perspektif aku ialah future of aku punya circle lah. Biasa aku daripada muda dulu memang fikirkan macam mana circle aku nak bergerak. Sebab benda ni kau tak boleh buat seorang-seorang pun. Dia memang aku macam tu lah. Tak boleh seorang-seorang. Apa-apa semua aku suka ada orang sama-sama aku. Pada mulanya ialah team production yang membantu pada awalnya Daddyhood. Dia lebih pada production yang proper lah. Video dia punya design dia semua, dia punya gambar dia semua. Lepas tu pada masa sama, Homeboys ada team untuk gaming. PUBG, Mobile Legend. Satu movement baru dalam e-sport yang asalnya daripada kawan-kawan. Sebelum ni aku tak nampak dia as production. Aku nampak dia just macam satu clan. Lepas aku dah into Homeboys baru aku tahu okay, actually benda ni dia orang nak buat production lah. Production ataupun team yang fresh, yang baru. Dari segi talent, dari segi creativity, dari segi output dia. Satu production untuk gaming, aku rasa salah satunya. Kalau macam sendiri aku rasa tak ada production. Dia orang ada dia punya hub tapi dia orang produce player. Macam kita sendiri ada streamer, ada player, ada production. So kita kelebihan kat situlah. Yang saya tahu Homeboys sekarang ni diorang ada team production daripada belakang, contohnya macam handle merchandise, handle ini yang sekarang ni dan juga jersey, design dan bermacam-macam jenis urusan di belakang tabir. Kalau korang nak tahu lah, tak kira lah buat lagu ke apakah, semua diorang dah sapu rata Homeboys ni. Dan juga ada team Homeboys ML dan juga Homeboys PUBG. Satu team yang merangkumi daripada kompetitif maupun team production seperti yang semua orang tahu. Homeboys ni dia ada production dia sendiri. So kat situ bagi aku dia satu kumpulan yang amat kuat yang dari segi entertainment, untuk hiburan. Yang tu dia untuk kompetitif sim pun dia masuk, untuk entertain pun ada juga. Macam tu lah. Awal-awal tu aku tahu Homeboys tu team PUBG, team ML tu je. Aku tak tahu yang dia sebenarnya adalah satu big production. Gitu. Dalam Homeboys ni ada editor, ada streamer, so ada player-player game, contoh Mobile Legend, PUBG Mobile, banyak lagi lah. Bagi aku memang sangat orang kata professional punya production lah. Memang dari segi pembuatan video and then semua daripada segi jualan ataupun yalah kita pun tahu kan yang handle penjualan jersey ataupun baju-baju daripada tim bosku pun Homeboys yang handle. So memang satu production ataupun tim yang sangat mantap lah. Okay, first of all kalau nak katakan pasal Homeboys ni, seperti mana orang ramai tahu, Daddyhood pengasas dia. Betul lah, daripada Homeboys Production, Homeboys ML, Homeboys PUBG. So semua daripada Daddyhood lah. Okay, pandangan aku ialah Homeboys ni satu organisation yang buat merchandising, macam production. Lepas tu diorang ni terdiri daripada kawan-kawan lama yang daripada skate scene, daripada dengan Daddy, dengan Noh, dengan Reza, daripada situ ada orang berkenal. Tak tahu lah nak faham macam mana, tapi apa yang nampak dengan Homeboys ni dia more tu member. Comparekan dengan satu tim lain kan, diorang punya sistem hierarki dia, ada boss, ada ni semua. Homeboys pun ada juga. Tapi semua orang boleh bergaul. Yang staff pun boleh bergaul dengan bos macam kawan-kawan lah. Dalam Homeboys ni juga dia macam adik-beradik. Kiranya adik-beradik adalah satu keluarga family. Maksud member-member punya. Daripada skate terus pergi ke game PUBG dengan Mobile Legend. Dalam masa sama untuk Homeboys juga, diorang bukan sekadar handle bahagian game, tapi diorang handle bahagian production. Homeboys ni adalah satu family yang bukan setakat family lah. Bagi aku ni adalah family yang kedua aku. Dan benda ni bagi aku macam adik-beradik lah. Kita orang dekat sini macam adik-beradik. And then kita buat semua tu bersama-sama.
dia lebih kepada family brotherhood sebab duduk satu warehouse, hari-hari tidur sekali, makan sekali, main basikal sekali. Tapi kalau macam aku kerja lain-lain lah. Kerja ada juga sekali, macam stream aku lain lah kan. Macam buat konten sekali, dia orang tolong apa semua. Dia lebih kepada family lah, Homeboys ni. Organisasi yang brotherhood dari si Daddyhood. Si Daddyhood buat ni untuk tolong kawan-kawannya yang dimana dari since dia kecil skateboard dan dia sampai di e-sport. So, apa perspektif aku tentang Homeboys? Homeboys ialah future aku bersama circle aku. Ada dalam Homeboys ni, the main is aku ni orang yang sukakan visual. Benda yang aku nampak macam ni lah, production lah. Yang benda yang memang nampak setup dia. Berbanding pro scene, gaming pro scene, kita tak nampak apa future dia. Yang kita tahu ada tournament, kita masuk, kalah, menang, musim tournament tu je. Tapi production along the way, sepanjang kau buat tu, selagi kau buat, selagi tu dia akan ada. Macam-macam, selagi kau ada idea, kau boleh produce semua benda. And sebenarnya production ni yang menggerakkan circle aku ni lah. Team music, kamera, gambar, merchandise, staff, skateboarding, sekarang ni basikal. So benda tu sentiasa ada lah, sentiasa bergerak. Asal-usul ni daripada Medan Calling Kids lah. Aku first of all berterima kasih dekat Medan Calling Kids, di mana clan atau aku punya culture yang mengajar erti brotherhood lah. Medan Calling Kids ni kadang dia ada certain time tu dia pecah habis. Maknanya budak dia ada yang kerja double bar tiba-tiba kan. Lepas tu ada orang kerja company, corporate company, tiba-tiba akunya ke mana masing-masing, dan digabungkan semula di Homeboys lah. Sebab satu, peluang banyak lah. Maksudnya peluang aku yang dalam e-sport ni, aku punya capability, aku punya leverage dalam e-sport ni, aku bawa semua yang ada lah. So, macam kawan-kawan yang dah lama membesar aku lah, macam tu. Dan ditambah lagi dengan generasi baru, maka terciptanya lah Homeboys ni. Asalnya kita orang main skate lah. Ada geng-geng kita orang yang masih ada kat sini macam Reza, Noh, Wan, Ajim, aku, Eddie, Sotong. Homeboys Production ni bermula daripada Medan Calling Kids, iaitu geng-geng Eddie lah, yang membesar sama-sama daripada scene skateboard dari masa tu 2015-2016. Dia mula dekat YouTube. Asalnya untuk vlogging. Masa tu aku yang host. Aku first time host ni, tapi macam tak boleh lah. Dia start daripada dekat rumah time tu. Rumah setia. Masa tu ada berapa orang? Aku rasa 5 orang, 6 orang ada time tu. Mula plan nak buat, rasanya buat YouTube dulu kot ke apa rasanya buat YouTube lah. Lepas tu fikir-fikir balik, nak buat tu lah, team production lah. Time tu juga tak silap aku buat logonya. Dengan berapa jam je masa tu aku bangun-bangun tidur je dah ada logo lah. Lepas tu Eddie bergerak masuk scene e-sport. Tak lama lepas tu dia bawa budak-budak scene skateboard ni juga, Medan Calling Kids ni juga, ikut dorang. Ada yang jadi streamer, ada yang duduk dekat back end, iaitu production apa semua. Itulah. Homeboys ni, macam mana Homeboys ni boleh ada start daripada Medan Calling Kids lah. Member Eddie nak tolong daripada behind the scene. So apa-apa yang perlu pertolongan macam Eddie, kita orang lah. Daripada segi merchandise, production, itulah Homeboys. Okay, sebelum start benda ni semua, kita orang semua kumpul kat satu rumah setia tu. Kat situ lah buat production ke apa ke. Kat situ rumah dia kecil je. Kalau masuk lebih dalam 7 orang, pack. Tidur memang bersepah. Kat situ lah tempat tidur, kat situ lah tempat kerja. Macam-macam lah. Banyak kenangan kat situ. Pada masa tu, Eddie cakap
nak buat satu team behind the scene. Kalau tak silap aku masa tu kat rumah Setia lagi, tapi tak ada nama time tu. Lepas tu malam tu kita berbual merepek kan, sekali terkeluar daripada mulut Aris lah. So itulah asal usul Homeboys. Nama Homeboys, dan kat situlah titik permulaan Homeboys. Daripada main skate, tak tahulah macam mana diorang jumpa Mobile Legend lah starting. Dah jadi daripada sukan berpeluh, daripada terus sukan tak peluh. Starting daripada tu macam Eddie, Reza dengan Wan kerap ke KLJB kan. Satu hari diorang balik, kita orang lepak rumah gaming kat Setia Indah tu. Kita lepak-lepak bincang-bincang nak buat something baru lah dekat JB lah, mungkin lah, aku rasa lah. Planning ni macam kita nampak macam nak buat YouTube channel lah, sebab masa tu pun Eddie pun suruh cakap korang boleh buat YouTube pun boleh generate income juga daripada YouTube. So kita orang buat YouTube, tak pening nak pilih apa nama nak letak ni kan. Jadi macam aku tak tahu lah siapa punya idea. Kita orang terdetik nak letak Homeboys. So sampai sekarang lah jadi ni Homeboys, apa yang ada sekarang ni. Sebelum ada Homeboys aku antara yang paling dekat ialah aku uruskan tim bosku lah. Cuma sekarang masih lagi dengan tim bosku, masih lagi 50% kehidupan ni memang aku uruskan diorang. Cuma diorang dah besar-besar, and diorang pun dah ada direction. Diorang pun, sebab Homeboys ni lain sikit direction dengan tim bosku. Homeboys ni dia punya direction dia lebih kepada culture and movement. Kalau tim bosku ni lebih kepada e-sport family. Macam tu lah. So aku nak bawa culture tim bosku ni susah. Bukan susah apa, sebab tim bosku ni sendiri dia ada culture dia dah memang ready, dah established. So aku nak buat benda baru, so aku bawa kat Homeboys lah. And aku masih lagi dengan tim bosku, masih lagi aku rasa sampai mati pun dengan tim bosku. Sebab kat situ tempat aku lahir kan. So sebelum tim bosku tu aku adalah seorang peniaga. Peniaga kantin. Ada 1-2 kantin yang biasa-biasa je income dia. So LHDN tak payahlah kejar. Biasa-biasa je income. Sebelum tu kerja kerajaan, gaji pun sikit je kan. Tapi masa aku sekolah dulu, aku memang seorang yang suka menyimpan duit lah. So sebab tu aku suka beli kasut, aku suka beli motor, aku suka beli macam-macam benda lah. So aku memang suka orang yang menyimpan. Sebab daripada sekolah lagi aku dah kerja part time lah, macam kerja hotel. Fly daripada asrama, masuk hotel kerja. Dapat sejam RM4, RM5. Dapat gaji, bawa motor laju Aspire dengan Reza. Alamak. Tak ada break. Nampak? Itu bukan struggle, bukannya main game ni. Itu struggle daripada dulu lagi lah. So best lah, benda tu best lah. Kalau nak tanya background aku seorang yang so habis aku sekolah, aku kahwin lah. 2010 aku dah kahwin. Sampai sekarang 2021, 11 tahun usia perkahwinan. Alhamdulillah. Okay, sebelum aku join Homeboys, aku buat satu bisnes. Bisnes studio lah masa tu. Ingat kan studio kan? Tapi selama 2 tahun lah. Lepas 2 tahun tu lingkup. Lepas masa tu jugalah aku cuba buat bisnes lain. And then pada masa tu Eddie semua pergi ke arah lain. So itulah background aku sebelum aku join Homeboys. Sebelum aku masuk Homeboys ni, aku juga dah air. Okay, time tu Eddie dia panggil aku. Dia panggil aku, dia kata, kau macam mana sekarang, okey tak? Kau buat apa, kerja kau okey, kerja okey tak? Kerja dengan aku lah. Start daripada situ aku masuk Homeboys ni. Aku kerja bawah dia. Sebelum aku masuk Homeboys ni, aku belajar dekat Politeknik, dekat Pasir Gudang. Lepas aku habis diploma tu, aku duduk kat rumah je. So abang aku offer aku untuk ajar Rehan, untuk ajar Rehan editing. So aku pergilah rumah dia ajar Rehan editing. Lepas tu dah lama tu, dah lepas lama tu Ciwing tarik aku untuk jadi editor dia dekat gaming house tu. Lepas 6 bulan aku dengan Ciwing, aku dah tak ada job lah. Time tu aku dah nak berhenti lah. Sebab apa ni, dia nak quit YouTube, dia nak fokus dekat e-sport dengan stream dia. Sebelum aku masuk Homeboys ataupun join Homeboys, sebelum ni aku banyak gila kerja. So banyak kerja lah, banyak curi macam makanan. Aku study dekat Poli Pasir Gudang, Politeknik Pasir Gudang Ibrahim Sultan sebagai animator sebenarnya, buat kartun.
Tapi tiba-tiba masuk sini as editor. Tapi still ada connect lah sebab ada belajar juga pasal edit video. Sebelum join Homeboys, aku dari dulu sebenarnya memang kerja grafik lepas habis diploma. So pengalaman aku dekat bidang grafik aku rasa ada dalam 10 ke 12 tahun. Aku pernah bekerja dekat firma grafik untuk developer Hartanah. Lepas tu aku pernah jadi designer untuk Lego. Lepas habis designer untuk Lego tu, baru aku masuk Homeboys. Sebelum aku join Homeboys ni, aku ada kerja tetap aku. Aku kerja dengan syarikat kontraktor lah masa tu. Masa tu pun aku tak stay lagi rumah Serta Indah tu. Aku macam lepak kadang-kadang hujung minggu datang kan. Tengok Reza stream, Wan stream, lepas tu aku balik rumah. Start daripada tu aku lepak-lepak, aku rasa macam aku jauh daripada tempat kerja so aku decide nak lepak, tidur rumah gaming lah. Aku sebelum ni tolong family, meniaga kedai makan, kadang tolong member job wedding. Dan masa sama aku selalu skate sama-sama dengan Medan Calling Kids. Senang cerita, lepas habis belajar je aku terus kerja kilang. Lepas tu dalam beberapa bulan je aku kerja tak silap. Lepas tu aku berhenti lah. Tak ada kerja. Time tu aku nak bayar internet aku silap aku. Kat sebelah tu kerja jawatan kosong. So aku minta je lah. Dapat lah kerja time tu. Kerja sebagai tukang masak. Lama aku kerja sana, sampai 8 tahun. Sebelum masuk Homeboys, aku travel coordinator lah macam tu. Aku travel dekat Europe as aku punya kerja. But then after COVID, bulan 3 2019. Bulan 3 2019 dah start COVID. Tourism dah kena shutdown. And then aku dah tak ada apa-apa lah. Maksudnya aku dah tak bekerja. Aku freelance sampailah aku masuk Homeboys. Oh, background music. Aku tak adalah belajar educated punya music. Tapi aku macam street, tak adalah street mana pun. Sebab aku start form 3 sebenarnya aku perform untuk dekat sekolah lah. Dengan masa tu tertubuhnya band aku, Classmate. Lepas tu main gig masa sekolah pun aku dah main gig. Sampailah umur aku 20, aku tak ingat, 2014. Lepas daripada dah macam-macam lah dengan Classmate tu, aku decide untuk aku keluar. Aku nak pergi Australia sebab aku nak pergi Australia. Masa tu aku rasa aku nak keluar lah. Aku dah boring lah sebenarnya dengan scene music ni sebenarnya. Sebab mulut ni kan aku tak suka sangat. Okay, so aku pergi Australia, balik Australia. Tu je lah. Tu je aku punya pengetahuan pasal muzik. Sebab sepanjang aku dengan Classmate tu, aku banyak belajar dengan Ucup lah. Pasal muzik, pasal recording ke apa tu, sound apa, macam tu je lah. Sebelum aku dalam Homeboys ni, aku retail lah. Aku berhenti, aku ikut Daddy. Tolong dia dekat kantin. Aku rasa lama juga. Setahun juga aku rasa. Ada macam job streamer. Cakap streamer tu apa? Aku macam tak tahu kan. Lalu Daddy cakap, dia kata, Facebook gaming ada ni open untuk streamer. Cakap, jom lah. Aku cakap, aku ikut lah. Sampailah si Daddy dapat partner. Time tu bulan 11 ke bulan 12. Lepas tu aku try 3 bulan. Bulan 1 baru aku dapat jadi partner. Tapi memang susah lah. Live pakai handphone, pakai omelet dekat mamak je. Time tu belum gagak memang atas kepala je lah. Susah stream dulu. Kat mamak belum gagak memang atas-atas je.